dalam dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin? Ayat 12. Siapa ingat? Allahumma salli alaihi. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsahu fi kitabim mubin. Betul tak? Ya. Kamilah yang menghidupkan yang mati. Nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan yang mati. Mana hari akhirat nanti, bila sampainya satu ketika, wa nufiqa fis-sur, Allah tiupkan sangkakala yang kedua, fa idzahum minal ajdad, pada ketika itu segala tulang temulang yang telah hancur runtuh. Mengikut tafsiran para ulama, selepas daripada sangkakala pertama dengan sangkakala kedua tu bukan masa yang sekejap. Maknanya di saat semua makhluk dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali tertentu sahaja, kemudian dimatikan kesemuanya, termasuklah malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata, siapa lagi yang hidup, yang baqa, yang kekal, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tu dia. Jadi manusia ni mati semua, kecuali ada beberapa malaikat yang hidup, dia mati pada selepas daripada sangkakala yang kedua, seperti malaikat Israel, malaikat Israfil. Begitu. Dia mati kemudian Allah menghidupkan mereka. Ya. Tuan-tuan yang mati Allah. Selepas daripada itu, berapa lama nak dibangkitkan semula? Al-ajdad ni makna manusia hak mati, akhir sekali tulang temulang mereka juga telah menjadi hancur, relai. Ajdad, tulang pun hancur. Fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Bila Allah menghidupkan mereka, menyeru mereka untuk dibangkitkan semula, mudah bagi Allah Ta'ala mencantumkan segala tulang temulang. Allah Ta'ala cerita tulang saja, dia tak ceritalah aurat-auratnya, daging-daging, darah semua sekali, kulit dan sebagainya. Nak digambarkan kat situ di sini bahawa kalau tulang Allah cantum, segala sesuatu yang Allah nak terjadi. Tu dia. Maka kita ni hidup semula. Allah lah, Tuhan kata, nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis segala sesuatu yang telah kamu kerjakan. Atas dunia dulu membuat apa, Allah Ta'ala dah tulis dah. Jangan bimbang. Baik Allah tulis, yang buruk pun Allah tulis. Tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Tu dia. Ya. Wa atharahum. Apa dia athar, tuan-tuan? Athar ialah kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan, kesan-kesan, jasa, amalan, perbuatan yang terus disebut oleh manusia. Tuan dia mati. Ni kitab kita ni, tuan dia telah lama meninggal dunia, tapi kitabnya masih ada, tulisannya masih ada, orang terus membaca. Pahala sampai, jangan bimbang.
Dah sampai terhimpun. Tu dia. Orang yang buat kebaikan di dunia ni, yang kebaikan itu jariah. Sedekah jariah. Termasuk ilmu, harta benda, kebajikan yang dia buat, yang mengalir, tak putus-putus, tetap sampai dan terhimpun pahalanya walaupun tuannya telah meninggal dunia. Fikirlah tuan-tuan, dalam ayat kita ni, apa kebaikan yang kita buat yang akan kekal amalan dia, pahalanya terus sampai kepada kita walaupun telah meninggal dunia. Tu dia. Fikirlah. Nak buat wakaf ke, orang ada ilmu, dia mengajar ilmu. Bila dia mengajar ilmu, ada orang alim tu pula mengajar pula. Alim lagi orang lain mengajar pula, terus-terus sampai kiamat. Alim. Ilmu tu sampai kepada dia. Kita ajar Quran, anak kita pandai baca Quran, pahala tu masuk dalam akaun kita juga. Walaupun kita hidup atau kita telah meninggal dunia. Tuan-tuan. Semua akan ada. Kulla syai'in, tuan kata. Wa kulla syai'in, maka tiap-tiap sesuatu. Ahsahu, kami hitungkannya. Fi kitabim mubin, dalam kitab yang terang jelas. Ni kitab suratan amal masing-masing. Ni kita dengar ni, kita percaya ke tak? Kenapa kita percaya? Sebab Quran beritahu. Nabi sampaikan. Maka wajib kita benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kita tak tahu. Kalau Nabi tak ajar kita, Nabi tak tunjuk kita tak tahu bahawa ada amalan yang kekal, tetap pahala ada walau kita telah meninggal dunia. Dan wajib kita percaya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita percaya. Surat apa tadi? Dia terkeluar. Jadi pada tiap-tiap barang yang dikhabarkan Nabi daripada segala ahwal kiamat, termasuklah juga ahwal kiamat. Macam kita cerita tadi, alam kematian, alam kebangkitan selepas mati, alam mahsyar, hisab, mizan, sirat, syurga, neraka, dan seksa kubur, dan nikmat kubur, soal mungkar dan nakir, dan bangkit hidup kemudian daripada mati, dan mizan dan sirat dan lain-lainnya. Wajib kita beriman berdasar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau perkara itu tak diterima pada akal kita, tak pernah nampak. Orang yang tak beriman, dia kata kita bila mati jadi tanah. Tu dia. Jadi dia tak ada perkiraan hari kiamat. Kekal selama-lamanya. Saya jumpa ada orang yang golongan etis lah, golongan tertentu ni, dia kata hari kiamat ni cerita dongeng, ustaz. Hari kiamat ni cerita dongeng. Tu dia. Kenapa dia kata kiamat tu cerita dongeng? Cerita untuk menakut-nakutkan orang saja, sebab dia tak percaya. Dia tidak percaya dan tak ada orang beritahu kat dia, dan dia, Nabi royak dia tak makan. Dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tolak Nabi Muhammad, maka apa yang dikhabar oleh Nabi dia tak makan. Jadi kalau dia dengar orang kata ada hari kiamat, dia kata tu cerita dongeng. Habis syurga ni di dunia kata dia. Masa senang itulah syurga, masa susah itulah azabnya. Pada gitu ya. Mati jadi tanah. Bahkan ada yang berpandangan kalau mati dia akan masuk dalam tubuh yang lain pula. Maka lahir dengan kelahiran baru. Kalau dulu derita, sekarang
gembira. Balik ke dunia semula dengan tubuh yang baru. Kan tak? Tubuh jadi tanah, roh jadi lahir semula dalam tubuh yang baru pada kita dia. Ya? Pada tak ada kiamat bagi dunia. Ini pandangan orang-orang yang tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita raya, kita ni lah hak mati, kita ni lah akan dibangkitkan semula. Roh kita tak akan dimasuk dalam tubuh badan orang lain. Tu dia. Roh imam masuk dalam tubuh saya masuk dalam tubuh imam. Saya kena azab, imam kena seksa pada kesalahan saya. Mana boleh begitu? Ya, Allah tak menzalimi hamba. Mu buat, mu akan terima balasannya dari akhirat. Ya? Ayat yang saya baca tadi tak sempat nak habis. Tu dia. Balik semula sekejap. Ayat mana tu? Mu masuk neraka tu sebab apa? Sebab hati merosak tadi. Kedua sebab apa? Mata merosak. Mata buta. Bukan mata tu buta, mata orang buta tu tak. Mata tu terselaput dengan kemaksiatan. Ya, duk nampak maksiat, kebaikan tak nampak. Ayat Quran tak nampak, hadis tak nampak, majlis ilmu tak nampak, para ulama dia tak kenal. Tu dia. Hiduplah dalam kepura-puraan atas dunia. Porak-poranda hidup. Tak ada matlamat. Tak ada tujuan. Untuk apa kita diciptakan, dia tak nampak. Jadi kehidupan dia sehari-hari bermain. Seronok. Jadi Tuhan kata, mu ada mata, tapi mu tak boleh nak nampak kebenaran, Allah akan azabkan kamu dalam neraka. Ada juga orang yang ada telinga, tapi telinga tak nak dengar. Telinga tak nak dengar. Bye-bye dia tak dengar. Azan dia marah. Kalau terahim subuh, lagilah dia marah. Ganggu dia tidur. Dia nak tidur lagi. Pukul 5 bagi dia tu, lama lagi boleh tidur. Belum pukul 7 kata, 2 jam lagi. Bagi orang beriman, pukul 5 tu, lewat. Kerana apa? Kerana nak bangun, ada kerja tugas yang penting untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sembahyang subuh, nak sembahyang sunat, nak bersih diri. Betul tak? Tapi orang yang tak rasa keimanan, telinga dia rasa kalau orang azan subuh ni mengganggu dia. Kalau adalah alam bunyi masuk alam azan tu kan, dia tutup cepat-cepat. Mengganggu tidur. Marah. Jadi Allah Taala marah orang begini. Ada telinga tak nak dengar peringatan daripada Allah Taala. Tuhan kata ulaika kal an'am. Mereka ni hidup semata-mata hidup, tak ubah seperti binatang ternakan saja. Tak lebih macam lembu, kambing, kerbau, unta. Itulah bandingan mereka. Bukan saya kata orang ni unta, orang ni lembu, orang ni kambing. Tak, Allah Taala kata. Mereka ni tak ubah kehidupan macam kambing. Keluar pagi cari makan, balik petang balik rumah tidur. Esok keluar lagi cari makan, gitulah. Ulaika kal an'am. Bal hum adall. Tapi binatang ni pergi balik cari makan, mereka tak sesat. Mereka tetap bertasbih kepada Allah Taala. Tapi orang jenis ni dia sesat. Adall, dia sesat. Dalil, dal. Kita kata dalam Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdall. Dal mana sesat? Orang yang sesat. Binatang tak sesat. Walaupun dia nama babi ke, nama anjing ke, binatang tak sesat. Sehina-hina binatang seperti babi, binatang pun tak sesat. Kerana babi semua ni pun beribadat kepada Allah Taala juga. Makhluk Allah Taala juga. Dia tak boleh. Allah Taala larang makan dia. Allah Taala kata dia najis. Itu hak Allah Taala. Tapi dia tak sesat. Tapi manusia ada yang sesat. Sehina-hina binatang tak sesat. Tapi manusia yang diberi akal fikiran ni ada sesat. Sebab tu
ada yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala.